solat sama-sama. Kedua, tidur sama-sama. Dah tengok berubah muka. Yang muda-muda ni saya tak risau. Yang dah berusia ni kadang mengalau kerja ni. Pergi tidur luar, menyemak aja. Geram betul kontur ni. Nak mati katnya. La ilaha illallah. Suami tu datang tidur sebelah nak mati katanya. Kan? Haji Zainuddin tak macam tu kan? Dah, alhamdulillah. Tidur sebelah. Kadang-kadang dia bukan nak apa pun, nak peluk aja. Bayangkan itu pelukan terakhir. Besok dah tak nyawa dah ada. Allahu Akbar. Dah tak ada dah dia. Nampak tak? Tidur sama-sama. Ni tak pergi tidur luar, menyemak aja. Kesian. Tidur dekat hall. Selimut tak pula ada. Tarikkan ihram balik umrah gitu. Selubung putih dah macam jenazah rupanya. Jangan dibiarkan. Lagi satu nak pesan orang perempuan. Saya banyak dapat aduan orang lelaki dalam bilik. Kalau nak satu benda tu kan macam minta sedekah. Ya Allah. Dekat luar garang ni, pengungsi satuan penduduk. Contoh. Muslimun, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi satuan penduduk, Tuan Haji Zainuddin, itu juga Tuan Nazir. Tuan Nazir hari ni lengkap bersampin sepasang ini. Kalau saya tahu boleh geng teman pakai sekali kan. Tak tahu kan. Pakai selamba. Terima kasih banyak kerana memulakan majlis. Sebab selagi tak mula orang berebut ambil gambar depan ni. Heran betul aku. Depan muka ambil gambar. La ilaha illallah. Cuba bawa bersabar dulu kan. Tak nyompek-nyompek ambil gambar kan. Begitu juga jawatankuasa KRT semua, satuan penduduk yang telah berlumus tungkus untuk memastikan program ni berlangsung dengan jayanya. Berlumus tungkus lagi teruk daripada betul-betul lumus. Jadi kepada pengurusi majlis, lain kali kalau nak sebut biodata, minta dengan PA saya. Jangan percaya dengan dalam internet ni. Kampung Air Dedali, Batu Kike, Jempol, Negeri Sembilan. Kalau dia sebut je Kampung Air Dedali, Jempol, terus tak ada Batu Kike, mana saya tahu dia ambil kat Wikipedia. Memang tak tepat. Tarikh lahir lagi lah sensitif, jangan sebut. Dan saya memang lahir kat sana. Kemudian saya membesar di Seremban. Dan di sini bukanlah tempat yang asing bagi saya. Banyak kali jugalah di Rawang ni, kat masjid pun benar kan? Benar. Masjid Pro 2 pun benar. Jadi hari ni dapat jumpa dan terima kasih lah. Malam ni ramai betul saya tengok. Tak kurang 25,000 orang ni saya tengok. Saya kira yang tiket terdesak pun ada tu Yang kat atas tika tu kan. Tu tiket terdesak kan. Terima kasih banyaklah kerana hadir pada malam ini. Inilah semangat yang kita nak, semangat yang kita nak bila menyokong program-program yang dilaksanakan. Inilah masanya kita bermasyarakat. Dan tajuk kita malam ni berkaitan dengan kejiranan, hidup berjiran dan juga keluarga bahagia. Dua-dua ada malam ni. Dan bila sebut tentang ini, kita tengok sebab apa masyarakat hari ini semakin lama semakin orang kata berlumba-lumba untuk buat sharing. Macam ambil gambar tadi lah kan, dia berlumba-lumba nak tunjuk ke orang dia yang paling awal kali ambil gambar Samsul Rebat ni. Macam tu lah, nak share dengan orang biar orang tahu, tengok ni gambar siapa. Lepas tu orang komen lah, untunglah kau. Macam tu lah kan, dia nak orang komen macam tu, puas hati dia. Tetapi perasaannya tak sama berbanding dengan orang yang betul-betul bersahabat, yang betul-betul berjumpa, betul-betul berkenalan. Itu sebab tak macam dulu.
Tak macam dulu. Tak, saya bukan salahkan. Yang ambil tadi okey lah tu kan. Maksud saya, sekarang ni masyarakat berlumba-lumba share. Kononnya dia bergotong royong, kononnya dia bermasyarakat, tapi hakikatnya tak. Macam dulu lah, kalau ingat waktu PKP kan, orang nak pergi semayang pun kena buat permohonan, isi borang online, siapa yang lulus untuk semayang Jumaat. Lepas tu dia pun tulis, alhamdulillah, siap tunjuk screenshot, share dekat dalam media sosial dia, permohonan untuk solat Jumaat hari ni lulus. Dia siap tulis bawah tu, alhamdulillah, dapat juga aku kembali ke rumahmu ya Allah. Tapi tak pergi. Tak pergi. Masalahnya, berapa ramai kan yang lulus tapi tak pergi masjid? Berapa ramai? Itulah dilema. Dia seolah-olah berlumba nak tunjuk dengan orang. Berlumba nak tunjuk dengan orang, dia lah paling kuat sekali gotong royong hari itu. Wahal dia gambar pegang cangkul tu, menyangkulnya tak, pegang je cangkul tu, tapi tunjuk kat semua orang, dia yang paling penat sekali. Akhirnya yang bergotong royong orang yang sama je. Akhirnya orang yang bermasyarakat pun orang yang sama je. Bila kenui kenara ni, tak kurang orang yang komplain. Apa benda jamuan macam ni? Komplain pandai, menyumbang tak nak, bagi duit RM1 pun tak nak bagi. Kadang-kadang benda ni berlaku di banyak tempat, kecuali Bukit Beruntung yang sangat beruntung. Macam tu lah kan. Jadi makna kata, dalam berjiran ini, dalam semangat kejiranan ni, Nabi pun sebut. Nabi kata apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Siapa pula orang yang tak beriman ni? Kan? Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, nak tahu kita ni beriman tak beriman, suruh orang lain survey dengan jiran kita. Kita ni okey ke tak okey? Jangan perasan okey je kan. Pengurusi satu penduduk pun belum tahu lagi. Contoh kan, kadang-kadang depan orang haji bukan main lagi. Assalamualaikum, okey ya, bukan main lagi, belakang dia tu tak boleh pakai tu. Kadang ada orang cakap tu kan, depan tak nak tunjuk, belakang bukan main lagi. Berdosa. Tu yang jadi ketua ni, dia kena sabar. Jadi nazir masjid pun kena sabar. Dia datang dengan package, orang cakap-cakap belakang. Tapi ada satu kerja yang memang cakap belakang. Tahu? Ada satu pekerjaan dia cakap belakang tapi tak berdosa. Tahu apa dia? Dia cakap belakang tapi tak berdosa. Tahu tak? Tukang gunting. Dia semua kebanyakan cakap daripada belakang, tapi dia tak berdosa, sebab dia berbual dengan orang tu. Dia bukan mengumpat kan. Yang tak faham lantak lah, payah betul cerita ni kan. Jadi macam itulah ceritanya. Kita hari ni dalam bermasyarakat, nak tahu beriman tak beriman, kena tanya jiran kita, kena buat baik dengan jiran kita. Bila ditanya oleh sahabat, siapa jiran kita ya Rasulullah, Nabi bagi tahu, jiran kita ni 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat-sahabat ni blur sekejap. Kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu macam mana ya Rasulullah? Nabi senyum aja. Rupanya zaman kita ni baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Tetapi nak beritahu, 40 kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ni wajib baik. Kena baik. Susah lah macam tu. Macam mana pula? Yalah, macam mana nak baik? Kita keluar pagi, dia tak balik lagi. Dia balik, kita belum balik lagi. Bila kita balik, dia dah keluar. Contohnya, jiran sekarang kan sibuk. Al-maklum lah, duduk di Rawang, kota metropolitan, kan? Rawang, sampai tak ada masa lah kan. Datang Siamah pun duduk ketika je, sian bang kan. Contoh lah kan. Tak, punya sibuknya kan. Tapi macam mana? Nak settle macam mana? Nak settle senang aja. Kalau nak baik, jangan ke 40 kiri, 100 kiri, 1 kanan, depan, belakang, semua boleh baik. Macam mana caranya? Caranya pergi masjid. Pergi masjid. Jangan ingat masjid ni kita khaskan kalau dah mati pun nak pergi kan. Dah sakit, dah tak tahu nak buat apa, baru jumpa imam, baru jumpa nazir. Tolonglah tuan nazir, tak ada siapa nak uruskan jenazah ni, baru cari. Masa itulah cari pengurusi satu penduduk. Tu sebab lazimkan diri pergi ke rumah Allah, pergi ke surau, pergi ke masjid. Masjid buat besar-besar tapi orang tak datang. Itu salah satu tanda akhir zaman. Manusia berlumba-lumba membina masjid dengan mewah-mewah.
macam-macam kemudahan. Apa lagi, bising kalau panas, pasang aircon, dah letak aircon dah. Dulu sujud melantun kepala sebab sujud kat simen, dah buat tebal dah kapet. Berapa kali tukar dah kapet masjid, betul tak? Orang sumbangkan. Kita hanya perlu datang aja. Kenapa tak nak datang? Kalau datang kat masjid pula, janganlah kejap-kejap sakit perut, kejap-kejap sakit perut. Maksudnya bagi salam tu balik. Lepas bagi salam tu, tunggulah sekejap, zikir, wirid. Lepas tu imam baca doa, walhamdulillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad. Salam. Kan jangankan 40, 100 kiri 100 kanan pun boleh baik. Tu dia. Kadang-kadang tengah ada masalah nampak, ya Allah aku nampak engkau, ada benda nak cerita. Lepas tu kalau pasal salam tu jumpa, apa cerita? Dia pun cerita masalah. Sebab nampak jiran-jiran ni ada yang boleh bantu masalah kita. Kau sakit apa? Masalah apa? Sakit belikat. Aku dengar kau pandai urut. Aku urut tak pandai, pijak pandai. Biasanya aku kalau pijak rata. Dia kata, macam tu, alhamdulillah, rata dan tak bangun lagi dah orang tu lepas tu. Jadi, dan bila ditanya kepada Nabi, jiran ni tentang hak ni, jiran ni ada jiran 3 hak, ada jiran 2 hak, jiran 1 hak. Macam mana jiran 3 hak, 2 hak, 1 hak ni? Maka Nabi bagi tahu, jiran 3 hak tu, dia adalah jiran, dia Islam, dan dia ada pertalian darah dengan kita. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara mara sebab pertalian darah, ada hak sebagai seorang jiran. Kategori kedua, jiran 2 hak, dia bukan saudara mara, tak ada pertalian darah, tapi dia Islam. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai jiran. Dan jiran yang ketiga, jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara mara, tapi dia adalah jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebabnya kalau Pengerusi Persatuan Penduduk, dia buat program ceramah kan, program ceramah macam ni, dia boleh je jemput yang bukan Islam pun boleh datang, tak ada masalah. Samsul Ubat punya ceramah international. George Bush, Ronald Trump, semua boleh dengar ceramah Samsul Ubat kan. Dia tak faham lantak dia lah, tapi dia boleh dengar. Telinga ada, dengar lah. Tapi nak beritahu, boleh je kita jemput dia datang dekat program kita. Contohnya buat jamuan Aidilfitri Persatuan Penduduk, panggil aja yang bukan Islam ni datang. Sekali dia datang, nakal datang makan-makan dengan kita ni, tiba-tiba azan. Okey, kenapa? Kamu teruskan dia, kami nak solat sekejap. Dia pun tengok kita solat. Tiba-tiba boleh tengok solat kan, tiba-tiba tersentuh hati dia nak memeluk agama Islam. Contoh, mana kita tahu kan? Jadi dengan itu dapatlah kita tambah pahala sebab syiar yang kita tunjukkan kepada dia, sebab 1 hak dia sebagai seorang jiran kan. Macam tu. Macam hari ni kan, saya first time ni ceramah terasa macam forum perdana. Belah kanan saya macam Ustaz Kazim ada dah, nampak ada. Belah kiri ni saya tak tahu dia panel mana dia tengah fikir ni. Yang ni macam tak nak cakap lah. Makna macam forum perdana lah ni. Ni daripada pejabat mufti. Macam tu. Dia sajak sikit macam tu. Betul kan? Jadi saya sebenarnya memang betul, saya memang problem sikit kalau ceramah dekat sofa ni. Sebab saya tinggi, macam menyangkung masa duduk. Tapi itulah kan, tak apalah, saya ada teman, saya okey sikit. Kurang sikit lah nervous saya ni kan. Jadi jiran ni penting kita berbuat baik satu dengan yang lain kan? Konsep persaudaraan dalam Islam. Rupa-rupanya Imam Al-Ghazali beritahu kan, tadi saya cakap tadi, kalau kita menyakitkan hati jiran kita, maka kita dianggap tidak beriman, betul tak? Tetapi Imam Al-Ghazali menambah lagi satu perkara. Salah satu adab dalam berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Macam mana tu? Maknanya kena sabar pula. Yang sakit hati tu dia jangan fikir sakit hati je. Kadang-kadangnya kita kena sabar, sebab tak semua jiran sama macam kita. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita memang daripada kecil kita memang bercampur gaul dengan ramai orang. Jadi kita dah tahu macam mana ragam. Duduk kat kampung dulu, kawan-kawan macam mana, jumpa orang tua macam mana, jumpa belia macam mana. Tetapi ada satu hamba Allah yang duduk dekat taman perumahan kita ni, mungkin dia tak sama macam kita. Daripada kecil dia tak campur orang. Dia anak tunggal. Ayahnya dulu kerja dekat hutan, contoh.
Jadi berkawan dengan buruk kan, dengan ungkor, siamang kawan ni. Jadi dia tak biasa bercampur dengan orang. Dia campur dengan binatang aja, macam Tarzan. Dia jadi janggal. Jadi kita sebagai jiran usaha untuk bawa dia berkawan dengan jiran-jiran. Macam tu. Nampak Jadi itu adalah antara adab berjiran yang kita kena faham. Kadang-kadang kita gemar terasa dengan jiran kita kan. Tapi sedangkan jiran kita memang macam tu. Dan ayat jiran ni, yalah kau jangan ambil hati sangat dengan dia tu. Dia tu mulut dia memang macam itu. Kata ayat dia. Mulut dia memang macam tu. Orang perempuan kan, biasalah. Orang perempuan, dia memang hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Macam tu kan. Jadi, jangan dipertikaikan bakat semula jadi orang perempuan ni. Dia cakap bercerah habis poya tu. Kan? Tapi, malam ni nampak elok tertib kan. Sebab Samsul Debat ada kat depan. Kan? Tapi boleh je, jangan risau. Dalam ceramah saya ni okey je. Kalau sesiapa nak, tu siapa berniaga tu? Boleh belilah. Kacang ke tu? Dia jual apa tu? Jual air. Siapa sambil-sambil dengan ceramah minum air. Kalau ada popcorn lagi bagus. Macam tengok ayam pula rasa kan. Kan? Tak ada masalah. Tapi satu lagi saya nampak, saya dah mula kesan ada orang dah mula duduk macam ni dah. Itu saya nak beritahu tu step-step awal nak tidur tu. Tak ada masalah, saya okey je. Saya penceramah yang sangat sporting lah, sangat memahami kehendak audiens saya. Cuma minta tolong satu perkara je, nak tidur boleh tidur, tapi jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga kan. Tidurlah sesama. Yang paling aku tak percaya tu yang kat gelap tu, aku tak percaya sangat tu. Kan, itu ada harapan kejap-kejap lagi tu. Tak ada masalah. Kan? Sebab itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tetapi diberitahu juga standard persaudaraan dalam Islam ada dua. Standard persaudaraan dalam Islam ada dua. Yang pertamanya ithar. Ithar ni maksudnya mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Susah ke senang? Saya tanya, susah ke senang? Susah. Contohlah kat rumah kita ada 6 biji kereta, dah macam used car. Ada orang datang, tolong kak, orang rumah saya nak bersalin, boleh saya nak pinjam kereta sebiji, nak bawa isteri saya pergi ke hospital. Saya nak tanya, orang perempuan, orang lelaki diam. Orang perempuan saya nak tanya, daripada kereta nombor 1 sampai kereta nombor 6, kereta yang mana kita bagi pinjam? Kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Kan? Sebab salah, kita akan bagi biasanya kereta yang tak berapa kita pakai. Kereta nombor 1 pula kebetulan baru keluar showroom siang tadi, plastik pun tak buka lagi. Kan? Kereta tak payah sebut lah je nama apa kan. Kereta tu ala-ala kereta yang Nazir pakai lah, macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Jadi dia tak nak bagi, dia bagi kereta yang nombor 6. Kereta nombor 6 tu pula kereta yang jenama Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmikan kat Jabatan Pulau Pinang dulu. Macam tu lah punya lamanya. Allahu Akbar, kau ni pun nak bagi pinjam. Pinjamlah kereta ni. Tak apalah, terima kasih banyak terima kasih banyak. Tapi nanti dulu sebelum kau nak pinjam tu, dia ada pantang larang. Ada pantang larang pula kereta tu. Apa dia? Kau kalau nak masuk gear tu, kau goyang-goyang sikit. Goyang-goyang sikit, grab. Tu baru gear 1. Oh, macam tu. Allahu Akbar, azab betul nak pinjam kereta orang ni. Tak apalah, terima kasih banyak. Ada satu lagi, apa dia? Dia break kereta ni biasanya tak makan, tapi insya-Allah doa-doa lah, langsung tak jadi pinjam. Apa benda bagi pinjam kereta orang ni, kereta yang teruk-teruk. Bagilah kereta yang baru keluar showroom tadi, plastik tak buka lagi. Kalau tumpah darah senang kan, tumpah darah pun dalam kereta tu ada plastik, alah dah settle sebenarnya masalah. Tapi kita yang berkira sangat. Wang tu semua harta dunia je. Jangan petikai kenapa kita duduk kursi plastik. Nazir dengan pengurusi tu elok duduk sofa panjang tu. Jangan petikai. Orang yang duduk sini tanggungjawab dia besar. Termasuk yang pegang mikrofon ni. Tak boleh lari dah ni. Sebab kiri kanan pakai samping, nak lari macam mana? Kan? Itulah bahaya ni. Kan? Jadi macam itulah keadaan dia. Jadi makna kata tanggungjawab besar. Untung orang duduk sini kat depan ni.
Yang paling untung yang belakang tu. Sebab dia balik pun orang tak perasan. Gelap. Tengok cahaya sangat kan. Macam tu kan. Hati-hati yang dalam gelap tu. Kan tengok tiba-tiba pegang-pegang kan, peluk-peluk bini orang lain pula. Jaga. Tu gelap tak berapa perasan sangat tu. Itu ada gelong suara. Hati-hati. Kejap lagi orang tua pula keluar dari situ. Jaga. Kan? Jadi makna kata standard persaudaraan yang pertama tu susah sikit. Kita kalau nak tolong orang pun tak ada sampai menyusahkan diri kita. Contoh kita pergi beli ayam goreng segera, ayam goreng segera yang ada orang tua rambut putih berkacamata duduk kat depan tu. Tak payahlah sebut. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Tu sebab saya tak nak sebut jenama dia. Aku bagi clue je. Kan? Jadi kita membelilah ayam goreng tu dalam satu plastik besar. Tiba-tiba sampai dekat depan rumah, terdengar anak jiran tu nangis. Kenapa dek? Ayah dah lama tak balik, kita orang lapar. Kalau standard dia iftar mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri, dek, ambil semua ayam ni, kau bagi makan adik-beradik kau, masuk dalam. Tak apa ke pakcik? Ambil lah, makan lah. Itu baru iftar. Tapi ada sambungan kisah tu. Bila lelaki tu, suami tu masuk dalam rumah, isteri tanya, mana ayam? Itu soalan yang paling susah sekali. Dia bukan takut bini, tapi bininya menakutkan. Nampak orang perempuan ni dekat sini sopan santun. Macam tu kan. Nampak sopan santun. Ya Allah, tapi balik rumah dia lah, dia punya samsing. Jangan cakap lah. Bukan orang sini, tempat lain. Saya pernah ceramah kat satu masjid, Tuan Nazir, Masjid Kuala Pilah. Saya ceramah maulud. Saya tanya, makcik, selawat apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah. Tanya pula. Dah kena marah pula aku tanya. Lain macam lah. Penceramah pun kena sound. Dan jangan risau. Kalau saya tanya tu, saya jawab balik semula. Jangan risau. Jadi makna kata kita ni jangan garang-garang sangat. Kesian. Suami tu buat benda baik. Mana ayam? Kesian orang sebelah tu. Tu abang bagi kat dia. Lapar lah. Fikir rumah sebelah aja. Kita ni sabar. Kau bersiap sekarang. Jom kita pergi makan dekat sana panas-panas. Macam tu kaedah dia kan. Orang perempuan ni memang macam tu. Kadang-kadang nak marah aja. Balik cepat salah, balik lambat salah, tak balik lagi marah. Hai kan. Lambat balik, ingat ni hotel. Dia sound suami dia kan. Lepas tu balik awal lagi ni salah juga kan. Jadi orang lelaki kalau balik awal, bini tegur. Awal lagi ni start motor keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi juga tu. Tengok dia marah lagi ke tidak kan. Ya, alhamdulillah akhirnya ada juga yang memenuhkan tempat duduk depan. Untuk makluman, siapa yang duduk depan ni dia layak untuk cabutan bertuah. Ya, dah dia tak duduk depan ni balik, tak jadi duduk belakang. Okey, alhamdulillah. Lah dia tinggal di kursi depan tu. Tak apalah. Rugilah tak apa. Jadi kata nak tengok Samsul debat dekat-dekat ni, duduk je jauh buat apa? Tadi dah ada 2-3 orang depan muka. Macam mana? Pandang ustaz. Sound pula tu. Kedepanan depan tak boleh mana nampak lain kan. Macam tu lah orang ni kan. Macam-macam. Jangan lupa dah ambil gambar, frame kan. Ambil gambar, simpan dalam handphone. Lepas tu kena format. Buat apa kan? Cuci, masuk dalam frame, letak sebelah gambar suami tu. Tengok suami cemburu tak cemburu tu kan. Contoh. Okey, jadi iftar. Satu lagi, standard yang kedua, iftar tu berat. Yang rendah sikit iaitu salamatus sadri, berlapang dada. Masalahnya jangankan dengan jiran-jiran, kadang-kadang dengan adik-beradik sendiri pun tak boleh nak berlapang dada. Macam mana? Berkira dengan adik-beradik sendiri ni. Bergaduh. Banyak dah saya tengok, saya jumpa bergaduh. Kadang malam meninggal ayahnya tu, bergaduh adik-beradik, macam berebut duit yang ditinggalkan oleh arwah. Okey, kita kena pandang. Orang ambil gambar, pandang. Dah. Okey.
Okey, kena posing satu lagi. Lebih-lebih sampai ke depan dia lah. Cepat. Ayolah, cepatlah. Cepat. La ilaha illallah. Boleh. Cepat. Yang lain jangan buat dia seorang yang buat ni. La ilaha illallah. Okey, cepat. Untuk makluman Kak ceramah sedang berlangsung ya. Belum habis lagi ni. Aduh. Ini pertama kali berlaku dalam sejarah saya ceramah ni. First time ni. Itulah namanya Bukit Beruntung. Beruntung orang sini kan. Aduh, hai goli mek hati dan. Saya takkan lupa memori ni. Saya rasa Tuan Nazim tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Allahu Akbar. Itulah dia bagi betis nak peha. Dah ambil gambar. Dekat lagi tak apa. Selfie pula. Oh, hebat. Aduh, berair mata aku. Okeylah. Jadi, standard yang kedua, salam atau belapang dada tu kadang adik-beradik sendiri pun tak dapat nak buat macam tu. Saya selalu cerita dalam satu masalah ni. Saya sendiri yang bawa hamba Allah ni pergi ke pejabat peguam. Pejabat peguam, dia kata dia ada satu masalah. Dulu dia ada satu tanah. Tanah ni tanah pinggir, terbiar. Jadi namanya asalnya nama maknya. Nak dipecahkan, nak bagi kepada 9 nama tak sesuai. Sebab tanah tu kecil je. Tanah tu kecil. Tapi kecil-kecil pun bolehlah nak buat dalam beberapa lot, dalam 3-4 pintu rumah kedai. Jadi adik yang bongsu kata, daripada 7 beradik, daripada 8 beradik, dia kata boleh tak dia nak usahakan tanah ni. Adik-beradik kata ambil lah. Nak buat apa tanah tu? Kata kena ambil lah buat. Jadi setujulah, tukarlah nama adik. Adik ni pun usahakan, terangkan tanah tu. Kemudian dia bayar kontraktor, ratakan pula, tambak tanah, bagi rata. Akhirnya terbina lah 4 pintu rumah kedai, 2 tingkat tak silap saya. Buat joint venture agreement dengan pemaju, dan pemaju beli, bayar sebagai pampasan kepada dia. Dapatlah 1 juta lebih. Dapat 1 juta lebih, dia bagi dekat adik-beradik dia. Ni dia cerita balik kat saya dengan peguam ni. Dia bagi macam mana? Yang seorang dia bagi berasa, yang seorang 25,000, yang seorang 20,000, yang seorang tu 15,000, yang seorang tu 13,000, yang seorang tu 17,000, yang seorang tu 30,000. Dia bagi macam tu. Apa soalan nak tanya bila dengar cerita tu macam tu? Agak-agak lah, apa soalan nak tanya? Kenapa lain-lain kan? Itulah soalan saya tanya. Apa sahaja tak sama bang? Yang ni saya tolak siap-siap hutang dia orang kat saya, dia kata. Maknanya sebelum ni adik-beradik ni pernah berhutang dengan dia. Jadi dia tolak siap-siap, anggap hutang selesai dan bagi duit. Dan bila bagi duit dekat adik-beradik yang lain, mula-mula suka. Tetapi datangnya syaitanir rajim membisikkan kepada beberapa orang ni. Tiba-tiba ada salah seorang daripada adik-beradik ni bersuara, sepatutnya duit tu kena bagi sama rata dekat kita semua. Maka datanglah satu tuntutan, bawa ke mahkamah, menuntut daripada adik supaya bagi duit 1 juta lebih tadi bagi sama rata. Maka sebab itulah dia bawa saya, cerita kat saya, jumpa dengan peguam, panel peguam, pergi jumpa, bincang. Akhirnya berlangsunglah kes di mahkamah. Setelah 2 ke 3 tahun turun naik mahkamah, akhirnya mahkamah memutuskan dia nak bagi untung. Tu saya ringkaskan keputusan tu. Maknanya dia sebagai pemilik tanah yang sah, berhak nak bagi ke tak nak bagi. Jadi kalau dia bagi 20 ke 10, dia tak nak bagi pun boleh. Tapi baik dah tu dia bagi tu. Dan memang betul kes tu selesai di mahkamah. Tapi hakikat dia, untuk makluman semua, sampai ke hari ini dah lebih 10 tahun dah adik-beradik hubungan tak baik. Hari raya tak balik, tak berjumpa, tak bertemu muka, hanya disebabkan oleh tanah tadi. Asalkan tanah tu. Nampak tak? Benda ni lah yang kita ceritakan, tak berbaloi sebenarnya. Bergaduh disebabkan oleh harta benda dunia yang sementara sifat dia. Adik ni tadi
dapat keuntungan hasil usaha dia, tapi dia nak bagi adik-beradik rasa. Tu yang dia bagi 20, 30, 17, 22. Siap tolak hutang. Dah tolak hutang. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak ceritakan keadaannya manusia hari ini. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Yang kita nak rebut-rebutkan tu lah, rumah makin besar, orang makin tak ada. Biarlah rumah kita kecil, bukannya makin lama makin ramai orang dalam rumah tu. Faham tak? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin tak ada. Tak tenteram jiwa. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin berkurang. Pangkat tinggi, tapi akalnya tak tahu kenapa jadi macam tu. Menteri pula tu kan, bukannya kat Malaysia lah, Zimbabwe ke mana entah, macam tu lah. Kan, betul. Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Berteman di media sosial semakin ramai, tapi teman sejati makin tak ada. Tanyalah Tuan Haji Zainuddin gitu ni, macam mana orang dulu-dulu berkawan? Marah dia, engkau sakit kau tak cakap dengan aku, kenapa? Aku ni apa kat kau? Macam tu kawan dulu. Bagi tahulah, besok kau mati baru aku tahu, sampai hati kau buat aku macam ni. Itu kawan dulu-dulu. Kawan sekarang, eloklah dia sakit tu, puas hati aku, dia kata. Habis padan muka dia, belagak sangat. Macam tu. Orang dulu dan sekarang berkawan lain. Apa masalah kau? Ada masalah tak nak cakap dengan aku? Aku ni bukan kawan kau ke? Berapa banyak duit kau nak pakai? 2,000. 2,000 tu pun kau tak boleh cakap dengan aku. Nah, ambil 100. Tengok. Cara dia kan. Tanya ke main garang bagi 100. Tapi dia berkawan. Macam itu. Nampak? Hari ni susah. Berteman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, tapi air bersih semakin kurang. Tembici, temikai laici, extra jos. Air minuman makin banyak jenis. Kau tengok tuan pengusi bagi air kosong aja. Bergurau tu, gurau aja. Tapi sedap air kaktus ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam air sirap rasanya. Kan? Jemput Tuan Aziz. Macam kat rumah rasa ni kan, forum. Terbaiklah, santai-santai kan. Betul. Kan? Air minuman makin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Tengok hari ni, orang boleh tengok aja kalau kemalangan tak datang, tak turun tolong. Kesiannya. Tengok baru-baru ni anak dara umuman, jagalah anak masing-masing. Saya beritahu. Ni anak perempuan, jagalah elok. Tengok apa jadi. Macam-macam sekarang ni. Anak perempuan boleh kena tikam, keluarkan janin, bakar. Ya Allah Akbar. Hari ni budak sekolah agama lah tu yang buat tu. Dia cakap apa? Jangan biarkan. Yang maknya pun sama. Tengok budak tu belum kahwin, belum ada apa-apa, naik kau pegang rapat-rapat sikit, peluk-peluk, jatuh sekarang. Maknya pun. Kenapa dibiarkan? Bapaknya kalau boleh biar anak perempuannya naik dengan jantan, naik motor, tak rasa apa, itulah bapak paling dayus sekali. Dengar saya kau. Kau jangan biar anak kau. Biar dia menangis sekarang ni. Tak dengar cakap kita biar dia nangis. Jangan kita nangis besok sebab anak kita besok macam-macam perangai. Hantar belajar agama, hantar belajar mengaji dekat masjid. Kan? Mahal lah bayar kat masjid. Mengaji kat masjid tu mahal. Berapa bayarnya belajar mengaji kat masjid? Free. La ilaha illallah. Teruk betul. Yang charge tu siapa? KRT charge tak? Dia peruntukannya lah. Peruntukannya. Suka hatilah nak bagi berapa-berapa. Mengaji berkira RM50 satu. Mahalnya mahal gila tu. Ustaz tu pergi Mekah ulang alik. La ilaha illallah ayat dia.
hari ni berkira dengan Allah Ta'ala kita tu. Kalau kita RM50 bayar kat ustaz, bukan bayar kat ustaz tu, bayar duit masjid ke, bagi sedekah ke, kita berkira. Satu hari nanti kalau kita berkira pasal duit belajar agama, bayar duit kuliah duha muslimat misalnya, orang perempuan kena bayar RM50 sebulan ke, contohlah, berkira besok kalau anak kita rosak akhlak, bayar RM20,000 sebulan pun tak boleh selesai. Kau cakap saya. Tu sebab biar dia menangis sekarang, saya pesan, jaga iktilat, jaga batas perhubungan, jaga. Bila jiran-jiran menegur, ambil perhatian. Sekarang tak boleh nak engkau sibuk pasal anak aku, pahal aku tak kacau anak kau. Orang dulu anak awak, anak saya, anak awak. Macam tu. Kata orang faham. Anak awak. Anak awak, anak kau. Betul ke? Betul. Anak kahwin, anak demo. Tak kisahlah kan. Dulu boleh tegur. Aku nampak anak kau mandi sungai kat belakang. Ya ke? Terima kasih lah kau beritahu aku sampai sahur. Terima kasih lah kau beritahu. Birat balik tu. Nampak tak? Sekarang ni aku nampak anak kau tadi kat belakang bus stop, dia lepak dengan kawan-kawan ni. Aku nampak dia sok rokok tadi. Macam ni lah bang, saya kenal anak saya. Yang abang sibuk pasal anak saya, pahal. Jangan nak abang sudah lah. Balik dia tanya anak dia, betul ke ada orang cakap? Mana ada ya, saya mana ada ni. Itulah, ayah dah cakap dah, jiran ni memang dengki dengan kau. Tengok, rosak anak kita tuan-tuan. Biar dia anak kita ni, kadang-kadang kita ni kena marah ke apa, balik rumah tak berani mengadu dengan mak ayah ni sebab dapat dividen. Kalau kita mengadu, kena lagi. Bukannya kita dapat perlindungan daripada mak ayah, kena lagi ada. Itu sebab kena jaga. Jadi bab kejiranan kita kena jaga hubungan satu dengan yang lain. Dalam bab kekeluargaan pula, ni ramai datang berkeluarga ni. Ada datang family duduk sekali, bagus. Sebenarnya dalam keluarga kita ni nak beritahu 3 perkara. Pertama, tidak ada cara lain kita nak bahagia dunia akhirat melainkan ikut syariat Islam. Itu nombor 1. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan dia melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Itu sebab sampai sekarang masih ada sebut, aku tak faham betul dengan jantan. Tak apa dia nak pun aku tak tahu. Yang lelaki pun sama, aku tak faham lah dengan bini aku, bising apa benda dia nak. Contoh, sebab proses itu berterusan. Jadi kadang-kadang bila umur 30 lain, umur 40 lain. Orang perempuan dia boleh perasan tu. Lelaki umur 40 dia baru mula hidup dia. Dia punya perangai tu baru nak jadi 40 tahun. 30 tahun tu dia sibuk kerja. 40 tu dia dah pandai gaya-gaya dah. 50 kalau tak betul-betul, dia boleh pergi tempat lain. Orang perempuan 40 tolong jaga. Masalahnya orang perempuan pula 30 dia dah macam-macam dah. Tapi 40 dia dah slow untuk orang perempuan. 50 lagi tak terdaya dah orang perempuan. Aduh penat betul aku jantan ni lah. Itu dah 50. Jadi jangan ambil ringan. Kena jaga suami ni. Pakai dia datang dengar ceramah Samsul Debat malam 5 kali tukar tudung. Punya ini catat lawa lah ini. Yang ni lah. Baju kejap-kejap fashion petak-petak, kejap bulat, kejap ni. Mana satu gosok tak betul-betul aja. Kan? Kalau tidak hari biasa memang baju binatang dia pakai ni. Kan? Baju kelawar. Kan? Sampai suami kata berapa ekor lah binatang hari ni, dia kata kan. Dia kata ni bukan main lagi melawar, tapi dekat rumah sayangnya dia tak nak pakai yang terbaik untuk suami dia. Tanya suami tu, abang suka saya pakai baju apa bang kat rumah? Saya cakap. Suami pun kata, aku tak suka kau pakai apa-apa. Jangan pakai. Kan? Abang ni betul-betul lah. Tak, abang gurau je. Abang suka betul tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Masak kembang-kembang telekung tu je masak ni. Tak apa. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Abang tengok laki orang tu, dia balik berlari, dia peluk isteri dia.
Abang, kayu, batu. La ilaha illallah. Suami pun cakap, rumah dia rumah banglo. Masuk bolehlah berlari. Aku buka dah nampak kau. Macam mana rumah kita kecil, kau nak aku lari mana? Daripada simpang taman lagi. Dia kata. Jangan banding-banding. Engkau masak tak sedap, kau tengok si leha tu masak bukan nama sebenar. Ada ke leha sini? Lah tu leha. La ilaha illallah. Yang ambil gambar tadi leha namanya. Aduh hai. Hari ni memang hari leha betul. Kan. Kau tengok si leha tu masak sedap, lempar apa pun jadi. Leha kalau masak lempar sayur jadi daging. La ilaha illallah. Macam mana dia buat tu? Sudahlah awak nak sangat ke leha tu, pergilah ke leha tu. Dah bergaduh. Jangan dibanding-bandingkan. Abang tengok tu Tuan Haji Zainuddin tu smart. Baju kuning, sampin hitam bersongket, kopiah hijau, hijau putih. Abang pakai tracksuit aja. Contohlah ada sound ni kan. Apa abang ni? Jangan dibanding-bandingkan. Jadi nak bahagia dalam rumah tangga kan, amalkan sunnah Nabi. Tu dia. Hidupkan keluarga sunnah. Antaranya kalau saya boleh bagi kunci keluarga bahagia yang selalu saya share kat semua orang, ada 5 kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Apa maksud kunci rumah? Sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Bangun pagi kejut. Abang bangun bang pergi masjid. Abang bangun bang pergi masjid. Kadang-kadang orang perempuan dia bangun dia lepaskan nyawa dia je. Dia bangun dia sembahyang seorang. Bismillah. Macam ada seorang nak masuk syurga. Dah habis bagi salam tu, salam. Assalamualaikum. Dia lap muka dia, pandang suami kat atas katil. Allah. Neraka lah orang tua ni. Apa sedapnya kau. Kejutlah suami tu. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kau kejut subuh, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni, dia kata. Habis macam mana ustaz? Kejut payah nak bangun lah ustaz. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang. Kenapa? Api. Mana? Api neraka. Dia kata jangan biar tetangga. Kau ni bagi takut aku je lah. Ingat yelah rumah terbakar tadi. Bangun. Kejutkan suami. Solat subuh sama-sama. Suami dah keluar dari bilik air, tengok isteri-isteri dia semua dah ready dah kat belakang. Nak sembahyang jemaah sama-sama. Marah orang perempuan ni. Sebab kan, kalau isteri ramai 3, 2, 4. Tapi kalau tak ramai seorang tu lah, janganlah marah. Saya tak cakap awak, saya cakap mungkin ada yang lain. Aduh hai. Kalau lelaki tu mampu, apa salahnya, betul tak orang lelaki? Jawab pun tak berani. Apa dah kan. Nyorok pula dia kan. Betul lah tu. Sembahyang berjemaah, suami ni jadi imam. Kan Nabi pesan, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Maksudnya kena ada dialunkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Salah satunya solat berjemaah. Abang minta maaf lah, abang tak confident ni. Kalau sembahyang berjemaah biar zuhur dengan asar, sebab tak bunyi. Sembahyang subuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri kat belakang, suamiku. Sampai ayat dia, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Itulah ayat tu. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu ayah nak baca surah apa.
Tak apa, janji jadi imam. Betul tak? Ni dekat rumah sistem keluarga Islam ni, sembahyang sama-sama. Dia kan ada 4 sama-sama kena buat sama-sama dalam keluarga. Pertama, solat sama-sama. Kedua, tidur sama-sama. Dah tengok berubah muka. Yang muda-muda ni saya tak risau. Yang dah berusia ni kadang mengalau kerja ni. Pergi di luar menyemak aja. Geram betul kontur ni. Nak mati kat je. La ilaha illallah. Suami tu datang tidur sebelah nak mati kata ni. Kan? Haji Zainuddin tak macam tu kan? Alhamdulillah. Tidur sebelah. Kadang-kadang dia bukan nak apa pun, nak peluk aja. Bayangkan itu pelukan terakhir. Besok dah tak nyawa dah ada. Allahu Akbar. Dah tak ada dah dia. Nampak tak? Tidur sama-sama. Ni tak pergi tidur luar, menyemak aja. Kesian. Tidur dekat hall. Selimut tak pula ada. Tarikkan ihram balik umrah gitu. Selubung putih dah macam jenazah rupanya. Jangan dibiarkan. Lagi satu nak pesan orang perempuan. Saya banyak dapat aduan orang lelaki dalam bilik, kalau nak satu benda tu kan macam minta sedekah. Ya Allah, dekat luar garang ni, pengusir satuan penduduk, contoh ni. Aduh. Tak kisahlah siapa kat luar garang ni, dengan baju dia, dengan dia punya apa kan, dia punya garang dekat dalam bilik. Makna dia faham tu. Yang gelak macam tu dia faham maksud saya tu kan. Orang perempuan melayan suami dengan baik ni, pahala dia besar betul. Jadi lepas ni jangan tunggu minta. Belum minta dah bagi. Faham tak? Dia baru cakap, abang nak cakap sikit ni, lulus. Macam tu cakap. Macam tu. Dia belum cakap lagi dah lulus. Tahu? Abang nak keluar sekejap, dah janji dengan geng-geng KRT ni nak minum sama. Jangan lambat balik. Malam ni on. Isteri dia kat situ. Tak jadi dia keluar jumpa geng KRT ni. Faham? Macam tu. Layan suami dengan baik. Ini kadang-kadang Allah teruk betul. Penat lah, nantilah, besok lah, lain kali lah, mulut berbau lah, semua je semua sebut. Jangan macam itu. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun, Nabi kata. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu. Maksudnya suami tu on tak on. Macam tu. Ada yang confuse lagi sekarang, tak faham apa benda lah cerita ni kan. Tanyalah kawan-kawan. Kalau boleh jangan cakap direct, pakai kod rahsia. Yang jom kita jangan. Anak-anak dengar astagfirullahalazim. Pakai kod rahsia, pakai kod bos. Macam Tuan Nazir kita, dia ada pengalaman dalam tentera, dia faham tu kod mos. Yang apa dia? Bini punya terut. Okey. Jadi dia macam tu. Weh budak, kau gelak apa hal? Wah, bahaya budak ni. Hui, silap ni. Kau umur berapa ni? Dia nak gelak pergi, nak menangkup gelak ni. Risau aku. Kau buat macam tu, buat selenge buat tak faham macam tu. Macam tu lah. Kunci apa tadi? Solat sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Tanyalah Tuan Zainuddin, tanyalah Tuan Nazir. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun, malam mesti makan sama. Makan sama ni mustahab. Lepas tu saya nak bagi pesan. Ada tak set pinggan mangkuk kat rumah kita? Ada, bagus. Yang mahal-mahal jangan simpan dalam almari. Lepas tu yang melamin kau bagi kat orang. Yang melamin ni merangsang sel kanser, saya beritahu. Jangan pakai lagi dah yang pinggan kenduri tu. Tu sebab orang dulu umur panjang sebab kuning kenara pun pakai pinggan kaca. Sekarang semua nak bajet yang melamin tu kan. Bila makan dekat rumah, pinggan mangkuk semua. Tapi Syekh Murtada, Allah yarham, bekas mufti Negeri Sembilan Darul Khusus dulu, dia pesan,
Pinggan dengan cawan suami ayah ni mesti beza daripada orang lain. Sebab tu hormat. Gelas dia jangan sama. Faham? Gelas dia mungkin besar sikit, bertangkai. Kan orang dulu macam tu. Ini cawan abah ni, tak berani usik. Dulu macam tu. Pinggannya pun yang bersih, yang paling cantik sekali. Orang berkata, ini pinggan ayah ni, tak usik. Tak usik. Tu maksud dia. Makan sama-sama. Bila dah siap hidang, panggil anak-anak semua susun. Ayah last sekali. Ini dia sound ayah. Orang penat kat dapur ni, dia mengangkang depan TV. Jangan marah suami macam tu. Dia ketua keluarga, dia last sekali panggil. Dia ada rasa dia macam yang berhormat. Abang, makanan dah siap bang. Okey, dia pun datang. Semua dah ada dah. Makin rakyat. Dia bila dia duduk je, barulah dia bentangkan pinggannya. Barulah dia sendukkan nasinya. Berasap lagi. Tapi pinggan tu janganlah lain sangat. Besen kau bagi. Kau ingat itik apa? Jangan. Pinggan tahu. Lepas tu makan sama-sama. Lepas tu isteri pula dengar anak-anak cakap, Ibu nak ikan tu sikit. Kita cubit ikan, letak dekat pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Ingat tu. Tu sebab ambil lah sendiri. Kau tak nampak ke? Mama kau ni tangan penuh. Tak habis mama nyampah aku. Baru duduk rawang. Mama tak padan dengan asal kampung. Kampung mana? Bongek tu. Apa bodoh Mama kan? Tak kisahlah. Okey lah tu kan. Jadi letakkan lauk. Lepas tu isteri pula, bang, nak ayam tu sikit bang. Suami pun ambil cubit. Buka lah mulut. Abang, malulah orang tengok. Malu apa? You isteri I kan? Buka mulut. Yelah. Dia pun buka mulut. Dia pun suap. Anak tak pernah tengok. Yo. Anak tak pernah tengok. Macam tu lah cara dia kan? Balik nanti buat. Dia pun suap laki, dia pun suap bini dia. Abang, apa dia? Itu telinga tu. Suaminya tak apa-apa nampak dah masalahnya. Mesuap ke telinga baginya. La ilaha illallah, sian betul. Mana yang nampak lah. Makan sama-sama. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor, round satu Bukit Buntung. Kan, naik motor. Dah tidur budak tu. Dah, jom. Pakai helmet, zap, bawa motor. Peluk. Mana yang dapat aja. Dia pun bawa. Sambil nyanyi tu. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakang tanya, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat kedai depan sana, dekat kedai makan restoran Muhammad Chan, dekat-dekat dengan, saya tak nak sebut lah tu, restoran ayam goreng tu, macam tu lah. Dekat-dekat dengan orang jual durian tu lah. Tapi dah pukul 12:30 malam dah, tiba-tiba tap tayar bocor. Bergaduh, engkau lah ni berat lebih muatan. La ilaha illallah. Isi punya, awak lah tak cek angin betul-betul. Turun. Tolaklah. Daripada sana sampai kemari berapa jauh? Kejap-kejap jalan dah rasa berat kepala, buka helmet. Yang perempuan ni jalan-jalan tan dah buka pula tudung, dah kembang di rambut. Bawa sebelah helmet, sebelah tudung. Dah macam penguin jalan. Ngikut lakinya nolak motor. Kedai dah tutup semua. Yang jiran pula dekat tingkap tinjau, semua nampak tutup tingkap. Tutup tingkap. Besok pagi orang tegur, Mat, malam tadi engkau tolak motor tu. Aku kenapa kau hati-hati, Mat? Kenapa aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi? Itu bukan lembaga, tu bini aku. Dia kata, itulah tu, dah macam lembaga rupanya. Solat sama-sama. Okey. Yang gelak macam tu terbayang betul. Sabar. Jadi tu yang pertama.
Ikut sistem Islam, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Kunci pejabat ni maksudnya tempat mencari rezeki. Cari rezeki yang halal, insya-Allah kita bahagia. Jangan risau kerja tukang kebun. Arwah abah saya dulu kerja driver. Arwah abah saya dulu pernah kerja kilang dan lop pilo. Masa tu kilang tu buat tilam dengan bantal. So automatik tilam dengan bantal kat rumah steady, walaupun kami orang susah, tapi dapat tilam best. Kan? Arwah abah saya dulu pergi kerja naik basikal tua. Bila hujung minggu bawa saya hantar saya pergi tadika, ada tempat duduk dekat palang tu, dia letak macam kursi rotan tu. Terasa macam raja-raja duduk depan tu. Macam tu lah dulu. Kan, mana ada kalau dapat basikal tu pun kira berhutang lah tu dulu. Arwah abah saya dulu susah juga. Kan, tak adalah kita ni. Yang penting cari rezeki yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Duit banyak tapi tak halal pun tak ada guna. Tak akan tenteram hidup kita. Percaya cakap saya. Biar ada sikit halal, insya-Allah Nabi kata cukup buat kamu. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauhkan. Mikrofon ni nak habis bateri apa? Standby. Kan? Jadi mana kata cari rezeki yang halal. Tak usah kita risau nak jadi kaya. Jangan asah kerja kaya sampai bila pun tak selesai. Kaya berapa baru kaya? Saya tanya. Berapa baru kaya? Saya nak tanya. Dapat 50,000 dah kaya? Dah kaya belum? Belum. 100,000 kaya dah? Belum juga. 300,000 kaya? Kaya ke belum? Belum juga. 500,000 kaya ke belum? Perempuan dah kaya ke belum? Belum. La ilaha illallah. 700,000 lelaki kaya belum? Belum lagi. 700,000 kaya ke belum, Tuan Nazir? Belum. 1 juta dah kaya belum? Belum lagi. Saya dengar dulu dapat 1 juta, pakcik kaya. Tak, belum lagi. Nak tunjukkan kekayaan ni, Nabi dah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Maka yang sebenar-benarnya apa? Dalam hidup jangan kamu mengejar kekayaan, tapi kejarlah kebahagiaan. Kerana satu hari nanti kamu akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Tengok hari ni, duduk atas tikar, tak ada bayar duit tiket pun, tapi dapat tengok Samsul debat, bahagia. Dia lambat, dia duduk dekat situ. Kita cakap macam tu, kau tak nampak dia duduk melunjur dah tu. Seorang bersandar, seorang macam ni, gaya bebas, seorang macam tu, yang seorang siap picit belakang. Amboi, untung betul hidup dia. Tu cakap kan? Jangan kita pandang sesuatu tu negatif. Kadang-kadang ada kebaikan dia. Nampak? Tu sebab saya kata tadi, sederhana itu tidak semestinya susah. Tak. Nabi, siapa kata Nabi miskin? Nabi tak miskin. Kalau Nabi miskin, mana mungkin Nabi boleh bantu setiap orang setiap hari? Ada je Nabi akan bantu. Ada. Daripada mana datang duit Nabi? Cuma Nabi memilih untuk hidup bersederhana. Itu dia kata tadi, yang penting bahagia, jangan nak kerja kaya. Ingat tu. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, bila KRT, bila Persatuan Penduduk ada duit, dia tak buat pertandingan, dia tak panggil Lady Pink ke, dia tak panggil Lady Gaga ke datang buat konsert dekat Padang ni, dia tak panggil artis-artis menyanyi kat sini. Yang dia panggil Samsul debat, majlis ilmu.
Dia panggil ceramah malam ni dengan dimulakan dengan doa, dengan keberkatan yang kita cari. Nampak tak? Hala 7. Lepas ni kita buat pertandingan dekat sini. Bukan pertandingan menyanyi, pertandingan azan, pertandingan menghafal Al-Quran. Kita hidupkan dataran ni dengan majlis-majlis ilmu. Pertandingan kasidah, pertandingan berzanji kategori sekolah rendah, sekolah menengah. Jangan orang tua dah biasa bagi budak-budak. Macam tu. Buat kempen-kempen. Di Felda Palung 14 di Negeri Sembilan, dia buat kempen anak-anak sekolah rendah yang pergi solat berjemaah di masjid dapat duit belanja sekolah RM3. Mak bapaknya bising, pergi masjid, pergi masjid. Bapaknya tak pergi. Pening kepala. Sudahnya sebab bapaknya tak pergi, dia buat satu lagi pertandingan, iaitu siapa yang berjaya solat subuh berjemaah di masjid Felda Palung 14 tu 40 hari berturut-turut layak untuk cabutan bertuah memenangi skuter. Ada 10 pemenang, semua dapat skuter. Sampai buat macam tu sekali. Ada macam alah macam tu tak ikhlas tu, biarlah dia. Orang nak cakap tak ikhlas, tapi usaha nak tarik orang pergi ke masjid. Once dia dah pergi masjid, hari-hari dia akan terasa. Ada beza sebenarnya orang yang pergi masjid hari-hari dengan orang yang tak pergi. Lihat tadi, buat pertandingan-pertandingan. Pertandingan azan kategori subuh, macam mana? Kategori maghrib lain. Kategori maghrib dia mendayu-dayu sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran orang keliling ni, azan apa pula pukul time-time ni. Tapi subuh tak boleh macam tu. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu aja. Kalau subuh hayya 'alas salat, macam tu, mendayu-dayu. Subuh hayya 'alas salah, macam tu. As-salatu khairum minan naum, macam tu aja. Tak mau dia as-salatu khairum minan naum. Aduh, tidurlah orang. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Marah betul Bilal ni. Bangun. Macam tu. Bukan Bilal sini saya cakap ni. Kan? Iya. Kadang-kadang orang tu dah keluar, dah nak pergi masjid, dengar azan tu, masuk dalam rumah balik, takut. Mana taknya? Dia pakai suara bass tu. Apa benda bunyi tu? Lain macam azan ni. Aduh. Ada tu pula azan tak semangat sebab tengok orang tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, penat betul lah Bilal tu. Yang seorang tu pula dah sampai kat pintu masjid tinjau. Hai, tak ada orang ni, mau aku jadi imam kejap ni. Balik dia. Ya Allah, sabarlah. Itulah tu. Anak-anak ni kita ajar ni. Baru betul belia pergi ke masjid. Ini yang datang beliau aja. Belia tak datang, tinggal beliau. Yang jenis lutut sujud berbunyi. Allahu Akbar, tap sama ni. Yang cepat Allah. Yang orang sakit betul lututnya. Aduh, sian betul. Bagi dia jadi imam. Kesian. Ada satu masjid saya pergi tu, saya tak nak sebut negeri mana, kampung mana. Kesian. Bacaan pun dah tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sian betul. Batuk pula. Allah. Iya. Macam seorang tu Milah panggil. La ilaha illallah, bismillah. Allah.
Samiallah, Halimah, Hamidah, Limah ada, Midah ada. Semua dipanggil ni. Sian betul tengoknya. Aduh, hai. Bagi anak-anak ni, biar budak-budak ni jadi imam. Budak-budak tahfiz. Kadang ada tu ustaz. Apa ni Tuan Aziz? Ada sekali tu dekat ada satu kampung tu dibawa budak tahfiz. Ada petikai tu. Jangan bagi budak-budak jadi imam. Dia tu belum kahwin, nanti pahala kita sikit. La ilaha illallah, ada pula macam tu. Kita ni makmum sama je. Dia tu yang kurang sebab dia belum kahwin, dia dapat pahala satu berbanding orang yang berjemaah yang dah kahwin. Lain, memang betul. Kan? Nampak tak? Macam tu. Tak ada lagi dah buat pertandingan kilauan emas. Tak padan dengan tua buat pertandingan menyanyi. Lepas tu menangis terkeluar dengan gigi-gigi palsu terkeluar sekali. Aduh, tak usah lah. Jangan ni bawa-bawa lah mengucap kata dia. Bawa pertandingan-pertandingan yang baik dekat dataran. Kita buat macam tu. Kemudian yang keempat, kunci syurga. Tadi kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga. Nak dapat kunci syurga macam mana? Kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, kena ibadah banyak-banyak. Itu sebab hari ni Usaha Persatuan Penduduk buat ni satu ibadah sebenarnya. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Itu sebab saya datang jauh-jauh, Seremban datang, jangan risau. Okey je. Kalau jadual saya clear, saya datang insya-Allah. Ini pun banyak lagi tak sempat nak cerita ni, makna kena panggil lagi ni. Insya-Allah kita buat forum 3 Samsul. Samsul debat, Samsul Garau, Samsul Yusof. Macam tu. Apa kau gelak pula? Dulu saya dekat Twitter patut kami bertiga, tapi dia last minute dia terpaksa siapkan filem Munafik dia. Munafik 2. Tinggallah saya dengan Samsul Garau. Boleh je. Boleh tak kita buat kat sini? Boleh? Boleh? Kau solo lah dekat tabung yang lalu tadi, jangan kau boleh-boleh je. Kan? Ini bagi singgit minta macam-macam. Panggil penceramah top 5 Malaysia pula tu. Kan? Kau ingat senang berapa lama booking Tuan Musi? 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan dah 9 bulan dah tu. Bukan senang tu. Ini first time ni. Samsul debat rasa bangga malam ni. Dia ceramah sebelah, Nazir dengan sebelah ni. Dua-dua pakai sampin. Aku tak pakai sampin malam ni. Tak apalah kan. Ni malam ni paling saya happy sekali. Ni buat konsep santai macam ni. Rasa macam dalam TV. Jadi bagaimana pandangan panel ke? Macam tu lah. Macam tu lah rasanya. Jadi tuan-tuan nak tahu tak? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam tu lah. Macam dalam TV kan. Macam tu lah kan. Saya ni macam tu lah. Kalau tak bergurau tak boleh. Saya ni terjebak dengan penyakit ayah saya. Macam mana ayah saya dulu macam tu lah. Manusia paling kelakar daripada ni bapak saya. Nasib baik saya tak macam dia. Macam tu lah. Jadi apa-apa pun nak capai syurga, ibadah banyak-banyak. Macam saya sebut tadi, anak-anak kita, kalau kita semayang, kita bagus dah. Tapi lebih bagus lagi kalau kita pastikan anak-anak kita pun semayang. Kita pergi masjid, lagi bagus kalau kita boleh pastikan anak-anak kita pun pergi masjid. Ingat tu, Allah suka orang kaya bersedekah, tapi Allah lebih suka kalau orang miskin yang bersedekah. Sebab bukan senang. Allah suka orang tua yang beribadah kepada Allah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah kepada Allah. Itu cerita tadi. Anak-anak daripada kecil lagi kita dedahkan dia dengan agama. Faham itu sebab saya pesan sangat-sangat yang bab dayus tadi. Tegur isteri, seorang lelaki sebagai ketua keluarga, kena tegur. Kita nak kejar ibadah, kita nak kejar pahala, nak masuk syurga. Kita kena elak kali keluarga kita daripada masuk neraka. Selain pada ibadah, solat dan sebagainya, tolong jaga pemakaian ahli keluarga kita. Suami kena jaga. Isteri pakai lawa, bertudung dah, tapi baju ngam-ngam ikut bentuk badan. Jangan benarkan. Isteri kita badan sedap-sedap, pakai baju elok dah, tapi tudungnya kecil, menampakkan lengkuk yang tak sepatutnya. Tolong tegur. Kena perbaiki. Jangan benarkan isteri keluar begitu sahaja.
Itulah takrifan dayus yang sebenar-benarnya. Minta maaf cakap. Suami kena tegur. Lagi satu lagi, ini pesan yang saya selalu pesan kat semua orang. Tolong jaga iktilat. Ahli keluarga tolong jaga. Isteri orang perempuan ni kena ingat, dalam berdialog, dalam WhatsApp, dalam mesej pun tolonglah jaga dengan lelaki yang bukan muhrim ni. Tolong jaga ayat-ayat yang digunakan. Kalau ada orang di pejabat, kawan-kawan yang kita kenal hantar video lucah, hantar ayat-ayat, suami awak tak ada malam ni, bolehlah kita tidur sama. Contoh dia hantar dialog macam tu, tolong jawab balik. Awak boleh tak jangan hantar mesej macam ni. Kalau awak hantar mesej macam ni, mana awak tak hormat ibu bapa saya, dan awak tak hormat suami saya, dan awak tak hormat pada saya. Kena beritahu macam tu. Sebab kalau dibiarkan, maka orang yang memberi mesej akan rasa kita okey. Dan banyak, terus terang saya cakap, saya sendiri banyak dapat aduan, suami isteri ini boleh terjejas hubungannya bila dapat mesej macam ni. Dia baca, engkau macam tak marah je dalam mesej, macam kau okey, kau diam je, kau setuju ke apa? Suaminya marah. Akhirnya berlakulah pertelingkahan, berlakulah pergaduhan, akhirnya membawa kepada pembubaran perkahwinan. Yang tu yang kita tak nak. Tolong jaga batas perhubungan. Tu sebabnya sekarang dah ada peraturan di pejabat, tak boleh hantar mesej yang link honey, dia tak boleh lagi dah. Jangan. Sebab itu bunga-bunga nak bermula lah tu. Tolong jaga. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kunci keluarga bahagia adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci. Maka dengan kunci yang ada, mainkanlah peranan masing-masing. Jangan salahkan orang perempuan saja. Kadang orang lelaki kata, saya bekerja, awak di rumah, awaklah tolong jaga anak-anak. Tak betul. Sebenarnya masing-masing kena mainkan peranan. Kalau suami balik pun, dia kena paling tidak tanya, macam mana tadi sekolah, okey tak okey? Cikgu ada cakap apa-apa tak? Ada cikgu minta apa-apa ke? Hari ni kat sekolah ada buat apa? At least tanya, ambil tahu tentang perkembangan anak-anak kita. Kadang-kadang dah 5 tahun anak masuk asrama, baru tanya, anak mana, kenapa tak nampak? La ilaha illallah, tahu betul. Dah 5 tahun budak tu masuk asrama dah. Itulah kan. Jadi makna kata, kena mainkan peranan masing-masing. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cara pandangan mata tu saya sangat faham. Renungan yang tajam itu menggambarkan betapa lama betul agaknya Samsul buat ceramah malam ni. Macam tu kan. Tapi apa pun, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi mana kata, walaupun ilmu saya yang saya bagi malam ni simple, amalkan, sebar panjangkan kepada yang lain. Buat baik sesama kita, jaga hubungan. Percaya cakap saya, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dengan kebersamaan kita bekerjasama satu dengan yang lain, insya-Allah masjid dapat kita hidupkan, masjid, surau, tempat ibadah kita hidupkan. Dataran ni pun jadi hidup. Malam, siapa sangka malam macam ni boleh kumpulkan seramainya manusia yang bukan daripada taman sini pun ada yang datang. Kan? Menunjukkan kebersamaan itu lebih penting. Penyatuan kita. Tak lama lagi nak berlaku PRN. Saya bukan nak bercerita kempen, tak ada. Tapi nak beritahu, politik jangan sampai menjejaskan hubungan satu dengan yang lain. Pergi mengundi, dah diam, balik rumah diam, dengar keputusan, sudah. Yang menang terima, yang kalah pun terima, sudah. Yang penting kita bermasyarakat, jangan bergaduh. Saya nak pesan. Kan? Tuan-tuan beria-ria sangat, tak ada satu pun, semua poning tuan-tuan. Jangan poning-poning kepala. Kita dekat sini bermasyarakat macam biasa, bekerjasama macam biasa. Perbezaan pandangan tentang politik itu hak masing-masing. Jangan dibesar-besarkan di kalangan masyarakat menyebabkan kita berpecah belah. Jangan sama sekali. Ini saya pesan sangat-sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.
Tenang-tenang air di laut, sampan kelok bedik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak Persatuan Penduduk, pihak masjid semua yang terbabit menganjurkan program ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi saya ucap terima kasih banyak, terutamanya kepada pihak Persatuan Penduduk. Terima kasih Tuan Fungsi bergurau banyak, begitu juga Tuan Nazir bergurau.